wabarakatuh. Astaghfirullah. 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 Alhamdulillah Rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan tayyiban. Ila hadrati Syekh Baharuddin Nasyabandi rahmallahu ta'ala anhu, wa ila Syekh Abdul Wahab Rokan qaddasallahu siruhu, wa ila hadrati Syekh Hashim Asyarwani radhiyallahu ta'ala anhu, wa kullu muallimina wa ustazina wa murabina wa masyayikhina wa minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Lahumus syai'un lillah fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kita sambung balik. Hari ini kitab yang sifat yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf, sifat salbiyah. Kita akan sambung hari ini ialah qiyamuhu ta'ala binafsih. Alhamdulillah, Allah mendapatkan kita hadir lagi, dapatkan kita membahas. Kita luangkan masa. Masa yang Allah beri ni kita manfaatkan sepenuhnya. Kita hasilkan dapat pahala sebanyak-banyaknya. Sebab kita ni ada expired, ada orang kata expired di muka bumi ni. Tapi tak ada expired dalam akhirat. Tak ada kesudahan, tak mati-mati. Jadi kita nak bawa bekalan. Bekalan ni benda yang kita buat ni untuk ke akhirat pula. Beruntunglah orang yang dapat keredaan Allah Ta'ala, dapat kasih sayang Allah Ta'ala, dapat kenal Allah Ta'ala. Tu orang-orang yang beruntung. Jangan cakap apa orang ni. Kalau hati dia sentiasa ingat Allah Ta'ala, ni orang beruntung. Kalau hati dia sentiasa menampak, melihat kebenaran Allah, kebenaran hak Allah Ta'ala, orang beruntung. Jadi mudah-mudahan kita orang yang beruntung. Duduk kita ni bukan duduk saja-saja. Memang hari ni kita tengok tak ada macam tak ada apa-apa. Manfaat dia sangat besar. Sebab ni majlis, majlis yang dikunjungi oleh malaikat, bukan orang, bukan calang-calang. Mudah-mudahan. Jadi kita perjalanan kita nak makrifatullah ni, perjalanan awal saja kita, langkah awal kita adalah makrifatullah. Jadi nak makrifatullah ni, dia kita nak kenal, nak memahami sifat-sifat Allah Ta'ala berdasarkan teori aswajah. Kita belajarlah sifat 20. Jangan lambat. Umur kita ni tak tunggu kita. Esok pasti datang. Yang mana 50, tahun depan dah naik 51. Dia akan berumur. Jadi kita ni lengah. Kenal Allah Ta'ala. Kalau kita bersungguh-sungguh, hari ni tak faham, hari ni tak kenal, itu bukan salah kita. Tapi kita dah buat. Macam kita belajar, misalnya saya mengajar ni, saya pun dah ajar boleh yang saya tahu saya ajar. Yang mendengar ni,
Allah nak beritahu. Orang ni faham lain, orang ni faham kalam anak dengan mak lain. Mak faham, anak tak faham. Itu rezeki masing-masing. Ikhtiar tetap jalan. Nak dapat, itu bukan kerja siapa. Itu kerja Allah Ta'ala semata-mata. Baik. Jadi, bila kita dah kenal Allah Ta'ala, insya-Allah hidup kita bertambah bahagia. Baik. Sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala. Kita kitab ni nak perhabis kan. Nak kejap kan. Jadi, dalam masa ni insya-Allah, jadi kita punya pula kelas kita ni sampailah bulan puasa. Nanti bulan puasa, cuma bulan puasa Vezina tak ada makan lah. Kelas kita terus bulan puasa betul macam Omah Haji Zainal pun kan. Kita buat macam tu. Jadi kita tak ada berhenti kan. Jadi sebab nak sibuk apa lagi? Nak sibuk tu lepas Zuhur baru sibuk nak masak apa semua, betul tak? Kalau orang lelaki langsung tak sibuk, dia makan dia kan, ada masalah. Pergi. Jadi kita bulan puasa pun kita mengaji kan. Bertambah kan. Baik. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala, muka surat 23 kan. Minggu lepas kita dah bahas mukhalafah. Specialnya mukhalafah 2 kali ulang. Tu rezeki lah kan. Jadi mengaji dia tak apa, ulang banyak-banyak kali pun tak apa kan. Ngulang banyak-banyak kali kata apa. Ni balik nanti tengok aku dah kenal ke tidak kan. Aku dah tahu dah Tuhan tu bersalahan ke tidak. Tu yang lepas. Yang hari ni pula qiyamuhu ta'ala binafsi. Sampai dapat kan. Sampai kita dapat rasa melihat apa. Wayajibu, dan wajib fi haqqi ta'ala, pada akal hak Allah Ta'ala. Wajib pada akal kita. Mesti akal kata wajib, jangan kata harus, jangan kata mustahil. Itu silap. Akal ada masalah. Akal kita ni wajib apa? Al-qiyamu binafsi. Al-qiyam, atau kalau setengah kitab kata wa qiyamuhu ta'ala binafsihi. Pendek je ni. Di sini dia kata al-qiyamu binafsi. Qiyam ni maksudnya berdiri. Qama yaqumu kan. Tu berdiri. Wajib bagi Allah Ta'ala. Tu yang sifat wujudnya dengan sendiri. Ni sifat, nama dia sifat salbiyah. Apa nama sifat salbiyah? Menghilang, menafikan, ternafikan. Sifat ini, Allah ada sifat ni dalam hati kita. Benda-benda yang kita rasa macam mana? Apa maksud nanti? Ada yang tukang buat, kita nafikan. Tuhan ni ada tukang buat, kita nafikan. Bukan, tak ada tukang buat. Tuhan ni berhajat, kita nafikan. Tuhan ni berhajat ni, Tuhan ni nak aku punya solat ni, Tuhan aku tak ada. Nafikan. Dalam bab ni kita nak kena tengok ibadat kita yang banyak-banyak ni, amal ibadat kita siang malam pagi petang yang kita buat ni, Tuhan tak peduli pun. Dia untuk kita, bukan untuk Tuhan. Bukan untuk Allah Ta'ala, untuk kita. Kita yang akan untung kan. Kita berselawat oh Nabi untung. Jangan kata macam tu. Nak kita yang dapat untungnya. Kita berzikir, Allah jadi hebat. Tak, kita. Tu. Jadi lintasan-lintasan ni, kalau siapa ada lintasan Tuhan ni berhajat, salah. Ataupun Tuhan ni kena ada tukang buat, salah. Itu maksud qiyamuhu ta'ala binafsi. Mana tak ada yang tukang buat Tuhan. Kalau bahasa Arabnya dia kata kan, kat bahasa Arabnya dia kata la yaftakiru ila mahalin wala mukhassisin. Itu bahasa Arabnya. Qiyamuhu ta'ala, maksud qiyamuhu ta'ala ni kan. Itu maksudnya. Baik, qiyamuhu ta'ala ni ada 2 maksud lah. Berdiri ni ada 2 maksud kan. Berdiri ni ada 2 maksud. Yang pertama maksudnya nanti dia hurai wa maknahu. Jadi fahamlah kita. Ni apa nama ayah di Skam selalu kata, kitab pada pun dia kata jangan faham berdiri tu macam makhluk ni. Jangan faham tu, fahaman salah. Ada tak bila kita sebut qama binafsi, ada tak faham? Berdiri, duduk berdiri, ada tak? Kalau faham tu tak betul tu. Tapi alhamdulillah kita dah lama Islam, tak ada faham macam tu lah. Tak ada faham macam tu lah. Kita tak tahu, kita tak faham macam mana, wallahualam, tapi tak tergambar macam ni. Tu okey lah tu. Tu akidah dia okey kan. Akidah kena okey. Jadi nak okey akidah ni kena bersih hati. Proses
pembersihan hati. Ini mengaji. Dia mengaji, kita puasa, kita selawat. Itu bersih hati. Itu bersihnya hati. Kan senang nak dapat hadir ni pun. Kan senang. Kita rasa biasa je, susah. Susah. Ada orang nak hadir, tak boleh hadir. Ada orang tak terpilih. Allah sengaja tak nak pilih dia hadir. Tak nak pilih. Itu ada. Driver ada. Sehat. Duit banyak. Rumah besar. Tak terpilih. Yang ni apa pun tak nak. Tapi Allah pilih. Bukan calang-calang. Kenapa dia pilih macam tu? Tu kenapa dia pilih. Tu kadang-kadang apa nama Tuhan buat kat kita. Orang baik. Baik. Semayang, pergi masjid, pergi surau. Baik orang. Baik. Bagus. Anak-anak pun Allah hantar pondok, hantar bagus. Tiba-tiba bawa kereta, accident. Putus kakinya. Ya Allah, kenapa orang macam ni pilih? Kalau kita tengok, ya Allah, siapa Tuhan pilih dia macam tu? Orang baik ni Tuhan. Pergi masjid tak tinggal. PKP pun dia pergi. PKPB pun dia pergi. Tapi kenapa Tuhan buat dia macam tu? Dia baik. Itu Tuhan buat macam tu. Ni, dia bukan suruh orang tu elok kat sini. Bukan suruh orang tu senang kat sini. Senang kat sana. Kat sana esok dia jadi senang. Kita tengok sianya kan. Ni dia. Ni rahsia dia. Jadi orang baik ni memang susah di muka bumi ni. Kena uji setiap masa. Kena uji. Uji itulah nak dapatkan kelebihan di sana. Tak ada kakinya dua. Anak dah tak boleh sekolah. Bini dah terpaksa menjaga nasi lemak. Kita tengok apa Tuhan buat macam ni. Itu dia buat. Dia nak beri baik. Dia nak beri lebih. Tu kata dia, apa nama Habib Omar dia. Bukan, Jalaluddin Rumi dia kata. Kesembuhan kesakitan. Kau jangan tersakiti dengan sakit engkau. Kerana sakit itu akan menyembuh kau suatu hari nanti. Sedap. Jalaluddin Rumi. Kau jangan sakit. Kau jangan sakit. Dengan sakit tu jangan sakit. Pasal apa? Dia akan menyembuh kau satu hari. Apa maksudnya? Satu hari nanti benda ni, yang sakit ni tadi akan buat kau kenal Tuhan. Akan buat kau melihat Tuhan di akhirat. Orang lain tak nampak, dia nampak. Orang lain tak duduk di bawah aras, dia duduk. Alhamdulillah. Tu jangan tengok benda tu. Tu kita kata kalau orang baik, rezeki dia. Tapi tak boleh cakap rezeki ni dapat lah. Tapi kita tengok tu faham. Orang baik. Dah tak mengaji. Mana? Accident. Patah kaki. Allah, rajin dia mengaji tu. Yelah, nak kuat macam mana? Tuhan sayang ni, orang sayang. Pergi ziarah dia. Minta doa dia. Tuhan orang sayang. Orang sayang Tuhan ni. Jangan ingat ada kereta besar dia dah. Tu yang kita kena fikir. Kenapa aku tak terpilih dalam majlis yang baik? Tu kita kena takut. Dia boleh pilih. Dia boleh buat kita macam mana pun. Ni dia. Tu nak kena Tuhan. Dia akan bawa macam tu. Ada apa namanya? Jalaluddin Rumi ni dia apa namanya, Tok Guru dia Syamsuddin Al-Tibris. Syamsuddin Al-Tibris ni Tok Guru dia. Satu hari tu pergi ke rumah ziarah anak murid Jalaluddin Rumi. Pergi hikayat cerita. Ziarah Tok Guru dia kata apa? Aku malam ni nak minum arak. Arak? Bukan kayu arak. Arak kau mak. Guru jangan buat macam ni. Habis saya. Aku nak minum. Macam mana dia kata? Nak suruh kuli dia, nak suruh pembantu dia sekarang. Jatuhlah pembantu dia tengok. Jalaluddin Rumi. Macam mana ni? Tak apa, dia pergi. Dia pergi. Ni dia. Tok Guru nak ngajar makrifah dengan Tuhan. Kita ni belajar macam ni je. Orang dulu mengajar dia tak ada sifat 20. Terus beramai. Berasa. Masa tu mungkin dia ada masih sandar dengan Tuhan lagi. Pergi jugalah. Malam-malam pergi. Lalu masuk dia ke perkampungan Nasrani. Dah pengikut dia tengok. Tu Syekh tu. Masa kita. Tu Syekh tu. Ikut dia masuk kedai arak. Beli arak. So elok jalan. Syekh, apa benda nak jadi minum arak ni? Panggil semua orang apa penipu apa semua, bohong, macam cerita tasawuf tinggi apa ini orang pantai dia, pantai kata sampai nak kena pukul. Datang Syamsuddin Al-Tibris. Hei orang bodoh. Kata dia. Hei orang bodoh.
Kamu tahu tak apa yang dia bawa? Itu cuka. Tok Guru dia, sayang anak murid dia. Anak murid lepaslah hajian. Dan kita, tak Syekh takkan nak minum rokok. Kau banyak lagi kicap apa, anggur ada apa semua. Dia tak ada, ikut dia. Diam. Dia kena marah tu dia diam. Dia tak nak cakap apa. Jalan dia lalu. Lepas tu, kan? Apa dia buat? Itu cuka. Orang tengok cuka. Minta maaf Syekh. Minta maaf lah je ni. Balik rumah. Kenapa Tuan buat saya macam ni? Cerita tak? Aku nak beri kau, jangan sandar dengan orang pengikut-pengikut kau. Tengok, satu botol arak, dia hilang kebaikan kau selama ni. Tengok. Satu botol arak saja. Baru satu botol arak kau bawa. Kebaikan kau yang kau cerita, ilmu kau yang kau bagi, zikir kau yang kau bagi, semua tak ada bernilai lagi di hati mereka. Tu dia. Jadi jangan sandar selain daripada Allah Ta'ala. Itu dia pengajaran dia. Tok Guru dia. Susah nak dapat makam macam ni. Kita boleh, kalau orang suruh berzikir di hutan, teruk juga dah boleh. Berzikir kubur kira boleh lagi. Tapi kalau berzikir di depan pusat bar, pusat apa? Beli belah tu. Ion apa tu? Duduk dekat pintu ion dekat pintu zikir. Kalau Nasib Bali lagi orang takut tutup ni. Boleh ke tak tu? Itu kau duduk dengan malu dengan makhluk. Itu guru saya dia cerita. Dia kata saya juga susah lah. Dia suruh berzikir lautan apa semua. Susah. Kamu tahu aku kena dengan guru aku di KLCC ni, duduk di lift depan tu aku kena berzikir. Aku nak buat kamu macam ni boleh? Jangan Syekh, tolong Syekh. Mati saya. Saya tak sampai. Kamu tak sampai. Kamu dengan hantu pun kamu tak lawan, dengan orang pun kamu tak lawan. Kamu mesti nak Allah Ta'ala. Kalau orang nak Allah Ta'ala, duduk di mana-mana dia berzikir. Di mana-mana dia boleh berzikir kalau orang tu dengan Allah Ta'ala. Ni dia. Baik. Tak masuk lagi ni. Boleh. Zauk dia lebih sikit. Baik. Saya sebenarnya rakam-rakam saya takut. Ambil masa kan. Kita tak ada ilmu kan. Wa maknahu, maknanya qiyamu talab ni, maknanya dalam ilmu istilah tauhid tauhid. Annahu, bahawasanya ataupun sesungguhnya Allah Ta'ala, ingat tu dia sebut annahu, sesungguhnya, peganglah hati, yakin Allah Ta'ala la yaftakiru ila mahalin. Dia tidak memerlukan. La yaftakiru maksud memerlukan, berhajat ila mahalin, kepada tempat. Mana dia tak ada tumpang mana-mana. Dia tak duduk di atas, dia tak duduk di bawah, dia tak duduk di tepi, dia tak duduk di belakang. Satu pendafsiran. Satu lagi, dia maksudnya kata la yaftakiru ila mahal, maksudnya Ustaz Sobri datang pula lagi kata orang kan. Maksudnya kata dia ni tak perlu kepada zat nak dia tumpang. Kalau kita ni perlu atas meja ni. Ni bukan kita ni tak ada qiyamu ta'ala bi nafsi ni. Ni duduk atas bangku ni, duduk kat bangku. Ini duduk ni. Ni la yaftakiru ila mahali. Ni tafkiru ila mahali. Ni tafkiru ila mahali. Tuhan laisa. Macam mana? Jangan tanya macam. Kalau dia tanya macam, dia tak kena Tuhan lagi. Dia bukan bertauhid lagi. Apa nak tanya macam mana? Jangan tanya budak. Baru reh. Wallahu alam. Tanya pun kalau kita tak boleh dijawab. Pedah tu macam mana? Mana rupa pedah? Tak boleh. Kau ambil colik sikit. Baru pedah. Itu dalam bab ni, kita bab salbiyah. Kazbiyah ni nak tanggil. Kau ada manusia, ada orang faham Allah ni duduk kat sini, Allah ni duduk kat sini. Nampak? Itu faham. Jadi bila kita belajar qiyamu ta'ala binafsi, Tuhan tak ada. Habis ayat Quran. Bila dia baca Quran, istawa 'alal arsh, masalan baca. Dia bukan macam ni. Dah gitu. Itu dah selamat dah. Ada kurang-kurang hak tu bukan macam ni, bukan makna makhluk ni. Macam mana? Wallahu alam. Itu dah paling selamat dah. Kalau nak takwil Asy'ariyah boleh, Maturidi boleh, nak takwil khalah boleh, tak masalah. Jangan ada macam ni. Tuhan kata ada, Tuhan ada. Kat mana? Itu salah. Kat atas, kat bawah, kat depan dah. Ada je. Sebab dia meliputi segala tempat ni. Tapi dia tak duduk, dia tak tinggal.
Macam mana? Itulah belajar Tuhan. Akal hak tu je pergi. Tak boleh pergi dah. Habis nak juga. Nak kau kena belajar syuhud. Menyaksikan. Tengok langit. Nampak tak? Kiamat taklah binasa. Tengok matahari. Nampak tak? Kiamat taklah binasa. Tengok bulan. Nampak tak? Bertukar. Itu syuhud. Syuhud dengan hati. Tengok mata, pum, antum. Hati. Tapi kalau mata kita tak bersih, mata kita tak bagus, mata kita ada akhirat, ada kekotoran, tak nampak. Tengok lama-lama. Awan. Saya boleh tengok satu kisah. Apa National Geographic? Ikan. Dia pun ada kuman atas belakang dia. Kata, dia pergi kat mana? Dia pergi kat udang. Udang tu krek. Habis dia belah. Ikan lain datang. Masya Allah, siapa boleh buat macam tu? Siapa ajar ikan tu macam tu? Udang apa tak tahu. Udang pun ambil kuman kat ikan tu. Dahsyat itu. Itu ikan. Allah tunjukkan macam mana dia buat macam mana dia buat benda tu. Kalau kita ada akal, ikan bukan ada akal. Macam mana dia tahu udang ni? Dia tahu dah. Udang ni ada speed. Ni kerak tarik. Ya Allah. Macam dia belah. Ikan lain dah tengok. Allah, besar betul kita tengok. Allah. Ni orang yang dah berasa Allah tu ada. Kalau orang terpaksa, amazing. Biasa, dahsyat. Tengok. Padahal fish tu tak tahu apa. Ikan tak tahu apa. Dahsyat. Tengok ikan paus tu, tak ada cerita panjang lah, tak masuk. Tapi itulah afala tatadhakkaru. Tu cuba tengok rancangan geografi tu macam mana dobok dia attack. Dia beza dengan tiger, asad, rimau, singa attack lain. Rimau attack cara lain. Rimau dia kumpulan dia, kalau kita tengok dia ada sana, dia akan tunggu bucu. Seorang akan kejar. Itu singa punya sekali. Kalau macam dobok ni lain, dia mau zoom kejar gitu, dia memang dia kejar. Ya Allah, dia pun tak belajar. Kalau singa ni, dia tunjuk dia hebat. Itulah siapa buat tu? Kan ada sekolah, kan ada maktab, kan ada universiti, USM tak ada, UIA tak ada. Siapa je? Insting dia bagi. Kamu tak nampak lagi. Tu dia kalau dalam kitab akidah tu Najib, dia suruh tengok 3 tempat. Tengok alam atas. Kamu nampak tak Tuhan di alam atas? Bang. Fanzur ila nafsika. Tengok diri kamu dulu. Tengok. Wow, hitam, putih. Tak nampak lagi. Siapa buat benda ni? Kita ni berubah. Hadisun, berubah. Nampak. Tak nampak juga. Tengok atas. Dalam atas ada planet, ada semua tu. Tak nampak. Tengok alam bawah, dalam laut, apa yang ada. Nyelam dasar laut. Ya. Dia akan, kalau kita nyelam dalam, dia akan tapi ikan relax je. Tak ada pun. Kita nak kena pakai tu. Ya. Ini dia. Jadi bila kita belajar qiyamu ta'ala nafsi, yang pertama sekali, Tuhan tak ada bertempat. Kena perang. Macam mana pun Tuhan tak ada bertempat. Lantaklah syekh tu macam mana pun huraian, Tuhan tak ada bertempat. Pegang. Ini ayat Quran, ini ayat mutasyabihah. Sudah. Pegang. La mahala. La yaftakiru ila mahal. Tak berhajat kepada tempat. Sama ada dia nak tumpang macam ni tumpang. Ni zat. Ni pun zat. Zat tumpang zat. Nampak? Itu dia kata mahal. Ada kata macam tu. Kan? Ataupun kalau dalam bahasa lain, dia ni jadi sifat. Biru ni tumpang apa kata tisu ni. Tu dalam bahasa lain. Nampak? Biru ni tumpang. Kalau macam tu pun dia tetap menumpang juga. Tu yang sebenarnya makhluk ni, Allah tunjuk makhluk ni, aku laisa kamislihi syai'un. Senang je belajar tauhid, sifat 20 itu je. Tengok makhluk, Allah bukan macam ni. Makhluk ni berbilang, Tuhan bukan macam ni. Makhluk ni sakit, Tuhan bukan macam ni. Hak tu. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, wala yaftakiru ila mukhassasin. Maksudnya dia tidak perlu kepada fa'il, orang yang buat. Dia tak perlu. Dia dua makna lah. Jadi macam mana? Kan? Jadi kepada yang mukhassasin, mana tukang buat, fa'il dia tu, dia tak perlu pada tukang buat. Kan? Hak tu. Jadi kena nampakkan, okey, sedepan kita ni, di belakang kita apa yang kita tengok ni semua makhluk.
Dengan mata ni, mata yang tak ditukar kaedah, tak boleh buka. Dia kalau kita betul-betul jazam dia, kita betul-betul tanggil dia, buang hak ni, insya-Allah kita dapat hakikat. Buang kan. Yang duduk ni makhluk, yang depan aku ni makhluk, yang belakang tempat, atau yang berhajat, nak tolak. Jadi kita nak tolak, kita jangan rasakan Tuhan tu ada bertempat. Memang Tuhan wahwa fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah, di mana-mana kamu berada di situ ada zat Allah Taala. Tapi bukan dari depan ni, bukan. Kaifiat kita tak tahu. Hak tu. Jadi bila kita belajar kiamat Tuhan ada tapi tak bertempat. Tuhan ada tapi tak ada atas di bawah. Hak tu. Lepas tu pula Tuhan tak berhajat kepada tukang buat. Ni kalau kita rasa Tuhan tu ada tukang buat, apa akan jadi dalam hati kita, dalam akidah kita, dalam pengajaran yang kita dapat dalam hati kita. Kalau Tuhan tu ada berhajat, mana ada tukang buat, kita akan cari Tuhan ketika kita sakit. Kita nak Tuhan ketika kita bermasalah. Kita tak ada masalah, happy tak ada. Dia akan jadi macam tu. Ni kebanyakan dia tak pegang. Tapi kalau Tuhan tu tak ada tukang buat, apa benda pun tak ada apa. Tu sampai ada satu taraf ulama ni kata, kau naklah gembira dengan sesuatu yang tak gembira. Gembira dengan sesuatu yang tak gembira. Sakit, suka tak masuk? Tak sakit, gembira, suka. Dia sampai panjang cerita ni. Panjang. Dia punya sufi ni, dia nak bagi tauhid dia ke situ. Semua tauhid. Kalau tengok risalah Qasyariyah apa semua, dia cerita pasal tauhid. Hubungan dia dengan Tuhan tu macam mana. Dia buang benda-benda ni. Buang. Tetapi dia tak boleh teringat benda lain lah. Bila teringat benda lain, dah dahsyat. Baik. Jadi fahamlah kita, makna kiamat Ta'ala ni dua ya. Satu tak berhajat kepada mahal, tempat, dan satu tak berhajat kepada tukang jadi. Jadi mana-mana kita pergi pun Tuhan ada. Jangan masalah. Masalah datang pun Tuhan ada. Kalau contohnya kita masuk dalam rumah, satu rumah tu gelap, lampu pun tak ada, jangan takut dah. Sebab apa? Tuhan ada. Tapi bukan kat situ. Tuhan ada. Tu ajar anak kita, anak cucu cicit ajar. Ini demo sibuk benda lain. Tauhid ni dia tak sibuk. Patutnya umur dah 10 tahun, 9 tahun dah mahir dah tauhid. Sifat 20 tu dah laik. Kejap sungguh, berjelera. Buka pintu. Tak rasa tangan ni yang buka ni, tak rasa angin yang tolak, tak rasa rasa Allah Taala. Nak minum air, rasa Allah Taala yang beri dia. Ada minum ya. Tak ada syirik dah. Senang cerita, senang lah. Nak buat tu kata bawah. Nak buat tu susah. Nak sampai tu susah. Nak sampai. Baik. Hari ni kita dah tahu dah Tuhan kita tu tidak berhajat kepada tempat. Dah senang. Mahalin. Ambil hamarah dulu. Tak ada pada. Kalau di sini dia kata tak berhajat kepada zat. Zat tu tempat lah. Jadi dia ni bukan sifat. Tujuh la yaftakiru ila mahalin. Kalau dengan kitab-kitab lain dia kata zat Allah Ta'ala itu bukanlah sifat. Itu maksudnya, huraiannya. Zat Allah Ta'ala itu bukanlah sifat. Sebab sifat nak tempat. Zat pun nak tempat kadang-kadang. Nak tempat lebih besar, tempat lebih kecil. Tu wadidduhu. Habis lah tu. Nanti saya nak bagi dia punya hikmah. Kita belajar qiyamu ta'ala binafsih. Jadi bila kita belajar bila nafsi ni, kita nak menyucikan Allah, tanzihkan Allah. Ini sifat-sifat tanzih orang panggil, menyucikan Allah Taala. Menyucikan Allah Taala. Tapi bila kita dah menyucikan Allah Taala, makhluk tak boleh beri bekah kepada kita. Wadidduhu, dan bermula lawan. Lawan ni di sebaliknya. Kalau tak ada benda ni, apa jadi? Itu sebaliknya. Sebab dia tak ada yang pertengahan. Tak ada yang nombor 3. Wadidu lawannya ihtiyaju ila mahali, berhajat kepada tempat, wal mukhassisi, dan kepada pembuat.
Itu dia punya lawan. Kalau dia tak bersifat dengan qiyamu binafsih, makna dia berhajat kepada tempat macam kita lah. Senang. Makhluk lah, senang. Tulis itu makhluk, yakni dia akan jadi makhluk, tulis tu. Yakni takmin kalam dia akan menjadi makhluk. Na'udzubillah min zalik. Tuhan makhluk, nak buat apa sembah makhluk, sembah makhluk. Makhluk tak boleh buat apa. Dia istilah penyembahan ni, ada orang kata dia ibadat. Ada orang dia memang ibadat, dia solat memang Allahu Akbar, sembah Allah. Tapi hajat dia tak pergi ke Allah Ta'ala. Dia tak nak. Hajat dia mesti pergi Allah Ta'ala. Sakit, hajat tak? Hajat nak sembuh, pergi kepada Allah Ta'ala dulu. Lepas tu berubat lah, tak masalah. Kalau kita pergi ke Allah Ta'ala dulu, ubat. Itu minggu lepas saya bagi. Bila macam mana? Bila masalah datang, bila penyakit datang, bila musibah datang, pertama sekali mesti ingat, kalau siapa ingat, mesti ingat yang memberi, mesti yakin yang memberi itu Allah. Yang kedua, bila musibah datang, yang kedua mesti ingat yang boleh menyembuhkan tu dia juga, yang boleh mensettlekan dia. Lepas tu baru kita buat ikhtiar. Ikhtiar. Yang keempat, tengok apa hikmah di sebalik penderitaan yang kita dapat. Cari, kalau Allah nak bagi, di muka bumi ni dapat dah hikmah ni. Itu benda, 4 benda lagi. Pertama tadi, kita yakin yang beri itu siapa? Allah. Bukan sebab ni, bukan sebab tu. Yakin dulu. Patutlah hari ni demam, semalam main hujan. Bukan. Allah bagi. Baru dia tak ada nak menyalahkan siapa-siapa. Lepas tu yang yakin kan, yang menyembuhkan juga Allah juga. Allah juga yang boleh sembuh. Allah juga. Yang ketiganya, baru kita ikhtiar dan usaha. Buat kot mana? Makan ubat ke apa tak pula. Yang keempat, cari hikmah. Baru kita, alhamdulillah juga sakit gigi semalam. Mengapa? Dapat jumpa kawan lama. Alhamdulillah kena saman. Mengapa? Dapat kekasih. Dapat jodoh, temu jodoh. Elok aku sakit ni rupanya. Ataupun elok sakit apa saja? Ada orang nak bagi duit. Macam tu seronok kan. Tapi bukan semestinya macam tu. Dia punya banyak, dia punya apa? Kadang-kadang dia punya kait. Udahlah sakit gigi, pergi doktor pula, doktor tu silap cabut gigi yang tak sakit. Dah dua sakit ni. Lepas tu pula nak cabut lagi sekali, dia nak duit pula. Dah 3. Kadang-kadang dia macam tu. Tetapi kalau orang ni dia boleh, ni Allah nak buat apa? Dia jumpa jawapan dia. Minggu lepas ada orang sakit gigi. Lepas tu sembang dengan kita buat endah tak endah je. Jadi orang tu kecil hati. Dia buat endah tak endah je. Takkan sakit gigi pun nak sembang dengan kita. Ni susah ni jadi ustaz ni. Memang susah. Saat saya sakit gigi, yelah. Kita tengok, dia terasa, kita pula kena. Aduh, sakit gigi pun. Apa sebab? Kita cari. Rupanya aku kena minta maaf. Tu kita kena rajin sekali. Kita dah kahwin ke, ada anak, kena rajin aja pun, I am sorry. Saya minta maaf. Ni kalau hubungan kita suami isteri ni, saya minta maaf. Isteri pun minta maaf, suami. Itu sahaja. Dan ajar anak esok minta maaf. Pasti anak esok membesar dengan keadaan tawaduk. Ya Allah, kita tengok syekh besar salam minta maaf mana. Kita pula, apa salah dia kat aku? Tapi kita biarlah, dia dah kena minta maaf kat saya. Bini cakap, laki pula, dia lah pernah minta maaf. Habislah, punya projek 3-4 hari tak sudah ni. Masak dah makan dah. Masak. Sebab apa? Tak minta maaf. Cuba minta maaf. Umpan ni kalau dah haid tu nak kena gosok. Betul. Dia sakit tu kita tak masa haid, dia kena gosok. Alah sayang. Gitu. Minta maaf lah. Tu. Dah gosok hilang sakit lah. Gosok je lah, jangan lebih-lebih. Tu. Dan memang saya ada jumpa satu budak. Memang ayah mak dia ajar minta maaf. Tu bagusnya budak. Saya salah ustaz, minta maaf ya Allah. Tengok ayah pun macam tu juga.
Nak balik, saya minta maaf ya, nak bagi. Apa dia dah ajar anak dia macam tu? Ada tak? Kita suruh minta maaf pun tak nak. Minta lah maaf. Tak ada, mana saya salah dia. Minta lah maaf, salah. Susah. Ni bukan senang. Memang hak tu ni kena-kena dengan akidah ni. Akidah dalam mana ni. Kan? Baik. Kita kena tahu Tuhan tak perlukan kita. Bila kita belajar wala mukhassisi. Wal mukhassisi. Mana? Maksudnya tulis situ. Yakni Allah lah yang menjadikan kita. Bukan kita yang menjadikan Allah. Tu pegang kat situ. Al mukhassisi huraian dia kat situ. Yakni Allah lah yang menjadikan kita, bukan kita yang menjadikan Allah. Apa maksud ni? Maksudnya kita kena hajat kat Allah. Bukan Allah nak ajak kat kita. Takkan sampai sakit baru kita jumpa Tuhan. Tu maksudnya mukhassisi. Maksudnya Allah lah yang menjadikan kita. Tahu Ustaz, bukan kita, Allah lah yang menjadikan kita, ataupun kita yang memerlukan Allah. Allah tak memerlukan kita. Pegang hak ni. Tu mukhassisi tu maksudnya. Ulama sufi bahas maksud mukhassisi ni maksudnya tak berhajat kepada tukang jadi. Maksudnya kita yang berhajat kepada Allah, Allah tak berhajat kepada kita. Tiap-tiap hari berhajat kepada Allah. Nak buka mata kita, Allah. Nak beri mata kita melihat, Allah. Nak beri kita makan nasi, Allah. Kita berhajat kepada Allah. Itu dalam Islam. Tengok dalam ilmu Islam ada bismillahirrahmanirrahim, nak makan sekurang-kurangnya, ataupun Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar sekurang-kurangnya, ataupun habis kita beri habis makan dah, alhamdulillah. Apa nak ceritakan hajat dengan Allah, nak hajat dengan Allah, hajat Allah. Nak Allah ni, nak Allah. Esok datang lah, insya-Allah. Tu. Dia tu sakit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Tengok benda besar, benda cantik, benda hebat. Subhanallah. Jadi benda tu hubungan kita dengan Allah Taala tu sentiasa berhajat. Bukan setakat solat ke, sentiasa berhajat. Tu Habib Umar kata, dalam sujud engkau tu ada cahaya. Bila cahaya ni masuk ke dalam hatimu akan sentiasa sujud. Maksudnya apa? Jadi takwa lah, merendah diri. Dia akan sujud. Jadi semua solat kita tu ada sir dia. Ada sir. Ada rahsia. Itu ulama tak pecah lah. Kau cari sendirilah. Kau semayang. Kalau kau tak semayang, tak apalah. Cari sendiri. Itu rahsia. Baik. Allah. Wadalilu. Kau apa dah jam? 10 lebih. Nak habis dah. Dia nak balik awal. Nak habiskan masa laju lah. Wadalilu, dan buktinya. Bukti ni nak bantu hati kita, nak bantu nafsu kita. Nafsu ni yang selalu tak nak Tuhan ni. Wadalil, mana dalilnya? Ala zalika, di atas demikian itu, qiyam fi wajibu fi haqqi ta'ala al-qiyamu bi nafsi. Annahu, bahawasanya jikalau lawih taja ila mahalin, andai kata buat fardu takdir, kalau berhajat ia Allah ila mahalin, dia berhajat benar, lakana sifatan. Ke sinilah takwil sini, lakana sifatan, yang secara adalah ia jadi sifat yang berhajat ni. Wa kaunuhu sifatan, bermula dia tu bermula Allah tu, wa kaunu, dan keadaannya Allah tu sifatan, jadi sifat, muhalun. Jadi mustahil. Jadi wa kaunuhu tu, isim hu tu kembali beri isim kana, baca dengan rafa' lah, tapi mabniun kan. Mabni ala dhammi. Sifatan tu jadi khabar. Muhalun tu jawab. Jawab dia mubtada pada wa kaunuhu tu. Muhalun, mustahil. Maksudnya akal tak boleh terima. Kalau dia ni bersifat, dia tak boleh terima. Sifat takkan nak beri sifat. Sifat takkan menungkangkan sifat ma'ani. Tak boleh gitu. Dia akan feel di sifat ma'ani nanti. Di sini ringkas lah. Kalau huraian dia akan feel di sifat ma'ani nanti. Sifat menumpang sifat. Sifat ma'ani menumpang sifat. Tak boleh. Sifat mesti maqama bi ghairihi, dia tak boleh maqama bi nafsihi, dia bi ghairi. Jadi nak tumpang tak boleh, dia akan fail di ma'ni kudrah tak ada, ilmu tak ada, sama' tak ada, basar tak ada, lagi fail lah. Sebab ma'ni ni takluk dengan makhluk ni. Dia ada kita ni takluk, tak saya kisahlah idrak ke takin ke tamkin ke, tak apa, tapi
bertakluk dengan kita. Bertakluk. Walau ihtaja ila mukhassasin, apa jadi? Jikalau ia berhajat kepada tukang jadi, lakana hadisan. Macam kita lah. Nescaya ada dia baharu. Kita ni baharu. Yang ni bergerak, diam, bergerak, diam, bergerak, diam. Itu baharu. Wa kaunuhu hadisan, bermula keadaannya baharu tu, muhalun, mustahil. Jadi kenapa? Sebab kita dah menafikan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Baharu tak boleh buat baru lah. Nampak? Jadi kesimpulannya, sifat salbiyah ni nak buang makhluk dalam hati kita. Kesimpulannya tu nama dia salbun, nak buang makhluk. Nak takut kita serupakan Tuhan tu dengan makhluk. Buang. Tu kesimpulannya. Jadi Tuhan aku tak kena jadi. Tuhan aku yang buat matahari, buat bulan, buat aku. Nampak? Dia nak buang. Jadi takut nanti matahari tu panah. Matahari tu sebab aku panah matahari. Sebab aku ditimpa hujan basah. Jadi etikot. Buang. Tak. Sebab dia sampai di akal dia. Dia tak sampai dalam hati. Akal dia. Basah. Mandi tu basah. Di sini. Sangat sini. Sini. Allah. Ataupun di mulut. Apa nama jam ni. Tu lambat sampai. Sebab di mulut. Tapi di hati. Allah. Tu sifat-sifat sifat salbiyah ni nak tanggalkan tu lah. Nak buang. Kau ada makhluk. 5 ni ada makhluk. Tengok. Kita dari mulut. Apa dia? Kidam. Apa maksud kidam? Tak ada permulaan. Bila kita makhluk, kita rasa tak ada Allah tu tak ada kidam, kita rasa makhluk tu tak ada permulaan. Bila tak ada permulaan, hebatlah. Itu kita belajar bab bakar pula. Tak ada kesudahan. Tak ada mati-mati. Itu yang bila kereta rosak merampui. Rosak pula dia, bulan lepas dah bayar dah rosak lagi. Sebab dia tak baca bakar. Tapi kalau dia baca, mana kekal? Allah yang kekal. Kan semua. Itu guna dia. Dahsyat. Bayangkanlah apa Imam Abu Hasan Asy'ari ni, dia perolehi pahala banyak tak banyak lah. Bukan setakat ilmu tauhid dia bahas, kan? Orang tasawuf pun cari dia juga. Sufi pun cari dia juga. Bayangkanlah. Hebat macam mana. Banyak dia punya pahala, dia punya jasa tu. Orang yang serang nak kata dia salah. Kau jaga. Kau tanggunglah. Apa namanya macam Imam Syafi'i. Dia ni memang otak dia memang geliga betul. Dalam muka bumi ni yang selepas ni yang terbaru, tapi tak sampai tahap tu. Apa saya tak tahu Sevan apa nama dia pun buat kajian tu. Ada satu yang kita nak tengok Imam Syafi'i kita ni dahsyat. Dia kalau pergi mana dia terpaksa tutup ni. Takut benda yang dengar dia ingat. 7 tahun dah ambil hadis. 7 tahun dah ambil hadis. Dia dengar terus ingat. Orang tu baca. Ya, baca balik. Habis ingat. Dia ada orang tu tahan di tengah jalan. Dia nak pergi kedai beli barang. Kan? Orang tu tahan. Aku baca hadis. Ada sana sambung. Dia pun buat hadis. Dah pergi. Habis kedai orang tu tunggu balik. Muhadisin tu tunggu. Baca. Boleh baca balik. Kita semalam makan nasi, makan pukul 12 malam tengah hari, makan lauk apa kamu? Ingat tak? Tu ada di budak Afrika, 16 tahun umur dia 16 tahun. Apa nama dia bawa di Itali. Sampai di Itali tu, dia ambil bawa naik helikopter pusing Rom tu, pusing Rom. Kan, lepas tu dia tangkap gambar apa nama ni. Kat bawah tu tangkap gambar pusing Rom. Kemudian dia pergi masuk dalam hotel. Dia bagi satu papan hitam besar, dia besar lagi pada ni. Papan putih. Bagi pen sejambok. 7 hari dia kena siap pelik gambar yang ditengok daripada helikopter. Tu dia meletak satu rumah. Satu rumah yang buat misal, lepas tu baru dia kembangkan. Letak situ. Banglo, satu rumah banglo, lukis. Dia gambar satu rumah banglo, kita tengok, dia lukis balik. Lukis habis seluruh kan, lukis dulu. 7 hari. Semua siap. Kemudian gambar tu yang dia lukis tu diberikan gambar yang di bawah tu, yang tak gambar tu. Tengok, sama tak berubah. Tu dia. Orang jenis macam tu. Ada ni. Ya Allah, hatu standard imam mazhab ni. Kena pula puak-puak yang tak tahu ni. Kau macam mana kawan?
orang dia boleh ingat. Ingat tu memang macam Imam Malik. Dia otak macam tu juga. Dia tengok dia tengok dia masa dia macam tu ni. Dia memang Allah Taala bagi. Imam Syafi'i mula-mula masuk majlis Imam Malik. Duduk jauh. Orang dapat tempat. Boleh. Malik apa budak ni panggil. Apa kamu buat? Tulis. Apa kamu tulis? Tuan cakap lah. Baca balik. Perah. Kita yang tulis bukan kadang-kadang salah. Berani dia kata. Orang ni macam ni. Kalau macam tu dia punya kan. Tak pernah jumpa lagi. Saya dah 40 lebih dah umur. Tak pernah jumpa lagi satu manusia yang saya duduk di Malaysia ni jumpa satu budak yang macam tu otak. Ni. Itu semua Allah bagi. Hebat tak hebat? Demo tak boleh lupa. Demo tak boleh lupa. Tu demo tak pergi pasar-pasar. Lepas pasar 2 kilo ingat. Demo tak boleh lupa. Ini dia. Itu kita nak saya kata kalau baru buat PhD kau janganlah kritik kawan ni. Rugi je, sia-sia ke. Kan? Taraf otak pun kau tak boleh dah. Dia 7 tahun dah ada adik dah. Nak ambil adik. 15 tahun dah duduk Masjidil Haram. Mengajuk perang. Ui. Kan mengajuk macam kita. Kan? Hadis motok tu pun macam tu ke? Yang orang ketiga baru tulis motok. Orang ketiga. Orang kedua 40 hari duduk dengan Imam Malik. Perang. Lepas tu dah 40 hari baca balik. Perang 40 hari. Orang kedua pun perang. Yang ketiga baru tulis. Otak demo dulu macam tu. Siapa beri? Kita orang tu saya kata ya Allah memang cari pasir lah kata orang tu dah. Memang cari pasir lah ya Allah. Ni demo ni. Tu Imam Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Gini gitu otak. Baru boleh jadi imam. Imam lain, Hafiz lain. Hafiz Ibn Hajar Hastami. Dapat apa nama dia? Tak silap saya kalau salah minta maaf lah. Ahmad bin Muhammad bin Hajar Ibn Hajar bin Hajar. Hajar tu kenapa? Hajar diam, tak bergerak-gerak. Hari tu dapat orang keluar dia Hajar, anak batu. Diam, batu kan diam. Tu dia. Tu. Dia dapat fiqh tu diam. Tak ada nak cerita kat orang. Tapi kalau dia hurai, tu dia dapat gelaran tu. Dalam kitab Bajuri ada tulis. Huraian dia. Dia dapat. Bukan tak. Sulam Taufik, syarah Sulam Taufik. Syarah. Dahsyat betul. Ni dia. Tu saya kata dah lah. Kita ni tak reti apa baik kita. Dan jalan biasa-biasa dah. Ni kritik demo tu cari pasir. Jauh. Allah baru buat PhD dah. Bukan nak kata lah. Tapi itulah. Sedih kan. Nak kutuk-kutuk lah memang. Tapi apa. Tapi hak kita tu kena baca biografi dia, biodata dia, baru kita tahu tarikh dia macam mana. Quran dah biasa. Quran tu ingat tu ada satu orang lagi yang otak macam tu. Ada lagi yang dijumpa 2 hari. Tapi budak Malaysia saya tak jumpa ini. Tapi taklah sampai standard tu. 2 hari dengan Quran 2 hari. Tebuk ni di di Melaka, Imtiaz. Budak Zaid Amidi punya dia kata atas budak pandai lah. Tebuk ni pergi tebuk di mana ni? Perang. Tebuk 2 hari ni apa? 2 hari. Tebuk di mana-mana. Quran. Tak tahulah sekarang ni jadi macam mana. Demo pun tak tahu nak bagi apa dah. Bagi hadis lah tu kan. Tu. Ni Tuhan beri otak macam tu. Kesenang nak dapat kan. 2 hari. Baik. Kita ni nak ngapai sejadah, surah sejadah pun tak apa-apa. Tu dia. Kalau jadi inilah kita belajar sifat salbiah ni nak buang makhluk dalam hati kita. Kalau ada kita berhajat pada makhluk, inilah qiyamut ta'ala binafsih lah. Ganggu dia. Kalau kita hajat pada nafsu, ingat Allah qiyamut ta'ala binafsih. Kita berhajat dengan makhluk, berhajat dengan Allah. Sebab makhluk tak boleh tunaikan segala hajat kita. Tu dia. Okey. Jadi tulis sikit hikmah antara hikmah ni. Hikmah qiyamut ta'ala binafsih. Nak habis dah, tak banyak tak larat pula lama-lama dah. Dah tua dah ni. Yang pertama,
akan menyebabkan kita tidak berhajat kepada sebarang makhluk. Kalau kita jazamkan dengan qiyamun Allah Ta'ala binafsi ni, kita tak berhajat kepada sebarang makhluk. Itu yang pertama. Kita tak berhajat kepada sebarang makhluk. Itu yang pertama. Kita dah qiyam muta'alamin, dah qiyam. Orang panggil dah qiyam. Orang panggil kalau dalam makam qiyam ni, dia ni makam qiyam. Kalau dalam belajar tasawuf mana dia orang yang tengok tak boleh terima. Habis nak raja tak boleh, tangan dah putih, kaki dah putih. Tajrid lah. Macam tu tak payah dah nak raja apa, nak merangkuk kot mana. Tu tajrid. Itu ada tajrid yang tajrid a'dha, tajrid anggota. Sebab bukan anggota, dia dah tak boleh nak buat apa. Macam duduk dalam penjara. Itu tajrid dulu. Itu tajrid yang dipaksai, nama dia. Jadi istilah dipaksa. Ada yang tajrid yang dia dapat sendiri, dia rindu dengan Allah Ta'ala. Tapi tak boleh buat-buat. Kau jangan kata Ikam apa, kau jangan pindah daripada satu makam lagi. Dia bukan diberi kedudukan, jangan pindah. Kau jangan pindah, tapi suruh Allah yang pindah. Bila Allah pindah, kau kena rasa lah. Kalau macam kita, selalunya sakit lah. Nak dapat tu sakit. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Allah akan sentiasa wujud, sentiasa ada dalam hati kita. Yang kedua, Allah tu sentiasa ada dalam hati kita. Nampak orang tolong kita, nampak Allah Ta'ala yang tu buat. Nampak ubat tu beri sembuh, kita makan ubat terus hilang penin kita, Allah. Kita makan nasi, nampak kenyangnya, Allah. Kita minum air, nampak hilang dahaganya, Allah. Sebab dah qiyam, masa makam qiyam orang beri. Makan bakar lain, makan fanak lain. Ini banyak makam. Tak tahu macam mana pun tak tahu. Banyak makam. Yang saya ni nak berzikir ni, apa lataif ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tempat nak berzikir. Itu lataif nama dia. Lataif 7 nak kena isi gitu. Setiap hari nak kena isi itu. Kalau dah macam ni lah, kalau dah seluruh apa. Lepas tu, itu makam yang tahu. Yang tak tahu banyak lagi. Kita akan sampai ke tu. Tu hikam tu dia akan tunjuk stage je. Mula arah nafsika. Rehat diri kau. Makam tu rehat dia kau. Jangan kau sibuk ma domina pada barang yang dah dijaminkan. Kalau kita orang ngaji, jangan sibuk. Bila kita mengaji, kamu mengaji pondok, dah umur dah 30, 20 lebih ngaji pondok, dia dah mula dah. Gelong-gelong dah. Kawan dah keluar, dah pakai kereta, dah ada anak dia gelong. Jadi susah hati lah. Dia sibuk nak takbir diri dia. Dia tak lepaskan Allah Ta'ala. Tu dia, hikam. Tu untuk orang mengaji. Dia macam-macam. Dia ada. Kalau orang zikir pula, kawan-kawan dah naik dah. Kawan-kawan dah khalifah dah. Dia orang betul, dia tak naik-naik lagi. Tu banyak orang tak tahan, lala buat tarikat sendiri. Putih kan? Syekh tak bagi. Ada orang di sini pun dia. Dia berperak ni. 3-4 kali bersuluk, tak naik. Tahlil tak lepas. Kalau bahasa dalam saya banding, tahlil tak lepas. Lalat buat sendiri, bawa orang. Orang tak tahu ambil dengan dia. Dapat Tuhan beri. Tu dia. Jadi macam tu. Dia tak lepas dekat yang tu. Baru kalau ikutkan hikam, baru hikmatul khamis, baru hikmah yang kelima. Belum sampai yang atas 100 lebih. 105. Tu berlaku dakwa ni. Mudahlah. Tu kita kalau kita ni guide, kita ada kitab, dia tak lari. Minhajul Abidin dah dia tolong. So saya apa ayat kita tengok, kita zikir ni kena tak dengan Minhajul Abidin? Kalau tak kena, salah lah tu jalan dia. Betul balik. Pasal apa salah? Niat salah. Betul balik. Dia macam tu, dia betul. Dah betul jalan. Ikam satu. Setakat ni kebanyakan orang nombor 1 hikmatul awal. Apa dia? Tanda-tanda berpegang kepada amalan. Pegang amalan. Aku buat amalan. Tu bahasa hancur tu sebab amalan. Pegang amalan. Tu tak apa. Bukan cerita nak masuk. Baik. Tu tadi nombor berapa ni? 3. Yang terakhir ni. Yang ketiga. Okey, baik. Allahu Akbar. Yang ketiga. Setiap yang baru itu tidak boleh memberi manfaat ataupun mudarat. Habis itu. Hikmah dia. Ingat dulu. Pegang dulu. Ni. Hajah-hajah ni. Yang baru tu tak boleh beri manfaat dan mudarat kat kita.
Jangan nampak pisau tu yang potong bawang. Nampak Allah potong bawang. Potonglah bawang dengan pisau. Kau potong bawang dengan tudung salji pula susah tu. Tapi jangan nampak. Dalam hati tu jangan nampak. Kalau nampak, etikad tu belum selamat lagi tu. Belum selamat lagi. Kita pun potong, putih. Oh, tajam pisau tu. Jangan nampak macam tu. Potong, ini ikhtiar. Ini usaha. Motongnya Allah. Susah ni. Memang susah. Tapi satu hari akan bisa nampak. Ada orang tu tanya, macam mana ni Ustaz? Saya tak faham. Satu hari minta Tuhan tunjuklah. Ya Allah, Tuhan tunjuk ya Allah. Dia potong bawang. Potong bawang pula tau. Dekat TV ke tak tahu, ke depan TV ke tak tahu. Tengok orang manak dia pasang cerita drama. Seronok sangat kamu, zerap. Tak putih tangan ni. Tak putih. Tapi memang tekan betul. Dia kata di pengalaman dia, saya tekan betul Ustaz. Kalau bawang tu putih. Tak putih, tak ada langsung. Ya pisau, kau tak mudaratkan aku. Tapi jangan buat lagi lepas tu lah. Bawang putih benar-benar. Tuhan tunjuk. Tuhan bagi kita berasa sikit. Tapi sikit lah. Tu kalau kita jalan ni kita dah belajar. Dia akan rasakan kita. Tapi tak banyak. Fanak dia tak banyak. Lalu dia fanak dalam sembahyang. Allahu Akbar. Tak sedar apa. Beri salam. Fanak tu. Tapi fanak lain lah. Orang irilah lah. Betul. Tapi ada orang dia bawa kereta daripada kampung daripada Leki ke mana saya tak ingat. Dia dah pergi ke Ipoh. Sedar sampai Ipoh. Apa yang dia ingat masa dalam dalam kereta tu, apa yang sedang dia ingat? Saya tak ingat apa dia kata. Saya ingat sedar sampai. Allah. Tu fanak. Tapi tu fanak tak ada Allah lah. Dia patutnya fanak ni dia ada Allah. Ada orang tu dia jadi imam. Bagi imam dia baca Quran, dia baca ayat sejadah tu. Sampai habis. Sampai beri salam, dah salah insan. Habis beri salam dia tanya, saya baca ayat tadi semua okey tak? Okey kata Tok Mahmud. Tak ada salah apa, tak ada salah, tak ada tinggal. Masa dia baca tu lupa tu. Tu fanak tapi sikit, baru sikit. Dia tu baru kosong. Dia ada satu lagi Allah. Masa tu. Tu kena rasa sendirilah. Itu saya beritahu dia kan. Susah benda ni kan. Benda ni untuk buat rasa. Baiklah. Jadi itu saja kita sambung. Jadi ingatlah Tuhan kita ni qiyamu ta'ala binafsi. Pegang dulu. Insya-Allah. Minggu depan kita sambung lagi. Kita tak cuti lah. Kita puasa sambung kan. Mungkin ketiga ke mungkin kedua gitulah. Kita tutuplah. Puasa yang pertama mungkin kita ada lagi. Yang kedua tak ada kot kan. Wa yajibu fi haqqi ta'ala wahdaniyah. Okey habislah. Dia tak payah tanya kot ya, faham semua lah. Jadi kita kena minta tolong dengan Allah Taala. Kenapa? Sebab Allah Taala saja yang boleh tolong dengan kita. Kita kena minta hajat sebab Allah Taala saja yang mengurniakan hajat. Kita kadang-kadang minta dengan makhluk, minta hajat tu dengan makhluk. Tiba-tiba Allah beri ke dunia. Kita tak nampak Allah tau. Kita nampak makhluk. Hajat yang kita dapat tu berserta syirik. Orang panggil istidraj. Tapi kalau kita minta ke Allah dulu, kemudian kita pergi minta kat makhluk, kita tahu bukan orang ni yang bagi. Kita tahu Allah Ta'ala. Itu kita kena puncakan Allah Ta'ala dulu. Nak tawakal lah. Tapi mesti dengan Allah Ta'ala dulu. Baru kita ternampak, Alhamdulillah lah, dapat permohonan. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah, syukur sungguh lah. Alhamdulillah. Tu. Pasal apa? Orang tu dah tolong saya. Tu. Tu kadang-kadang masalah ni memang dia bagi kita ni serabut betul. Kita pun ya Allah menangislah kita. Tolong aku ya Allah. Dalam serabut-serabut tadi dengan satu panggilan je. Ataupun dengan satu orang je. Dah tak tahu dah ni macam mana ni. Masa tu kita kalau nampak orang, tu naah lah. Kita kena nampak Allah dulu. Tapi terima kasihlah kat orang tolong tu. Saya banyak amalkan benda macam ni, kita rasa ya Allah, kita rasa Tuhan tu kadang-kadang dia buat sampai kita tak ada la haula wala quwata illa, kita tak ada dah, tak tahulah nak buat macam mana, nak urai macam mana, ya Allah aku buat macam mana kan. Tapi dia bagi lapang gitu. Ada yang kita minta dia bagikan lain, tu sebelah lah dia. Yang penting kita nampak itu dia bagi. Tu trend. Saya bagi satu kaedah trend buat kan. Kita doa apa saja yang kita doa, lepas tu kita cari kat mana Tuhan kabulnya.
Ada orang minta nak makan roti canai, Tuhan beri makan roti canai. Ada orang minta nak makan roti canai, tapi Tuhan beri kotiau. Kenapa dia beri kotiau? Kotiau tu lebih baik daripada roti canai untuk kita hari ni. Kita tengok di mana dia beri. Setiap hari dia beri. Dan tak minta pun dia beri. Dan tak minta pun dia beri. Cuba esok pagi, esok malam, ya Allah, esok nak makan spaghetti. Meatball. Okey, ya Allah. Tapi yalah, jangan minta makan ni, saya buat misal lah. Minta hak benda-benda yang mahal-mahal lagi. Kemudian tengok kat mana dia bagi. Esok pun kita pun, mana spaghetti aku? Kalau dia nak tunjuk, ting tong. Ada orang tak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada nak bagi sikit. Apa benda dia? Nak buat ni, jadi tak tahu. Ya Allah, saya minta dengan Tuhan semalam. Tuhan tu, Innahu sami'un alim, Innahu sami'un basir. Nampak? Aku ni mendengar, aku ni melihat. Seronok kita jadi, Tuhan, ya Allah, tak sangka. Memang kita akan jadi macam tu. Allahualam. Panjang lagi lah, minta maaf lah ya. Hajah-hajah kau nak balik awal ni. Jadi terima kasih semua, insyaAllah minggu depan kita sambung lagi. Sambung lagi lah, insyaAllah. Kelah kita sini memang siapa-siapa yang tak ada ke mana tu memang ada je setiap hari. Esok hari Sabtu ada. Esok ada. Ahad Ustaz Ismail datanglah mengaji 9 sampai 11 10 gitu. Jadi ada setiap hari. Isnin pun ada, Selasa pun ada, kita tak mengaji. Setiap minggu ada. Lepas tu hari-hari lain pun ada, tengok jadual ni. Sambung. Tapi bukan dengan saya lah, dengan Ustaz Sobri, Al-Fadil Ustaz Sobri, Ustaz Fadil Ustaz Ismail. Tu malam pun ada. Tu golongan bapak-bapak anak bujang kita daripada raya-raya hantar sini pergi mengaji malam. Mengaji kan selama sejam 2 jam. Mak mengaji, anak kena mengaji juga. Tu sayang, kita nak didik tak tahu, beri orang lain didik. Boleh, insya-Allah ada sini. Masya-Allah, nanti lepas ni kelas Quran pun kita nak buka sini. Ustaz Ibrahim akan turun mengajar. Jadi sama-sama lah apa orang kata, beritahu kat kawan. Kalau kita sibuk, beritahu kat kawan. WhatsApp tu boleh kita yang nak gosip-gosip viral orang lain tu, baik kita ni kelas baru tutup ni, ada kelas pengajian Quran. Tu mari kita tak mengaji, orang datang mengaji, dapat pahala kita. Kita tak nak mengaji, orang datang. Kita tak datang pun, orang datang. Kita 3 orang, kita ajak 3 orang datang. Kita tak datang, pergi ke 10 pangkor, dapat free je. Dekat masuk dalam akaun kita. Tu ni dia. Heboh-hebohkan. Ni lepas tu hari ni suara saya tak apa sedap je. Ada speaker, jadi siapa nak beri semangat untuk beli speaker untuk pondok-pondok pada Darul Kutub, PA system bagi elok sikit, sedap insya-Allah. Lepas ni pergi kurang-kurang kita nak panggil baba-baba apa semua, ustaz-ustaz besar-besar yang selebriti, jadi nak speaker yang cantik-cantik, biar kita dengar pun tak suara tak sedap, suara ustaz tu tak sedap, macam suara saya tak sedap, jadi sedap. Tuhan beri sedap. Tu lah. Jadi kalau nak boleh sumbang lah, tak boleh banyak, sikit. Tak boleh sikit, banyak kami terima. Wallahualam. Terima kasih minta maaf ada salah dan silap, saya minta ampun, saya minta tegur, perbetulkan, saya rela dibetulkan. Maklumlah, manusia ni bukannya saya bagi salah, saya mengakui saya banyak kelemahan, banyak salah. Jadi kalau salah betul, insya-Allah kita tarik balik apa yang kita kata kalau betul lah. Lepas tu kata daripada tunjuk cara betul dia macam mana. Jangan kata salah tapi tunjuk cara tak ada, payahlah. Jadi tunjuk cara betul. Tak salah macam ni Ustaz. Cara betulnya alhamdulillah kita dapat ilmu, semua dapat ilmu. Kalau salah minta maaf sebab saya pun tak sempat nak tengok. Tempat dapat tengok sikit-sikit je. Itu pun tak apa, orang tawakal dengan Allah Taala. Ya Allah, banyak mana Allah kau nak bagi hari ni, kau bagilah. Saya datang sini pun dengan niat apa? Saya nak belajar. Saya nak dapat sesuatu yang baru. Tuhan beri sesuatu yang baru. Dan bila dapat sesuatu yang baru, kita beri tempat lain pula hak satu yang baru. Allah tambah lagi sesuatu yang baru pula. Jadi seronok. Tak nampak dah nak kata nak ini nak tu, nak belajar nak belajar kan. Tu nak belajar. Jadi kita dapat seronok. Dulu saya kata ni ajar-ajar yang di rumah tu ada dobit-dobit tu, tak reti try baca ke anak cucu benda kitab ni. Mari sini. Mari mak baca. Pada kamu nganga tengok TV ambil masa setengah jam baca. Tulis dobit tu saya bagi dobit. Kata reti telefon.
Telefon, ustaz, macam mana huraian? Saya tolong hurai balik. Tak telefon orang lain, tak apa eloknya. Saya ustaz sorry kata, tak boleh ganggu saya. Tu memang ada yang 3 orang balik dia try baca dekat dekat nama ahli keluarga dia. Ya. Alhamdulillah rumah dia kata dekat-dekat tu, dia kata dia baca. Dia rasa macam faham pula ustaz. Masa mengaji tu tak faham. Tu Tuhan beri faham. Alhamdulillah. Bukan susah benar. Jadi kita nak buat benda ni jadi amalan. Kan? Yang mana kan dah biasa dibaca dengan fadilat amal. Baca kitab ni, baca kitab. Jadi ini warisan kita ni. Kan? Ahli sunnah wal jamaah. Mana megah dengan kita kena megah dengan ahli sunnah wal jamaah dan nak kena tahu macam mana rupa ahli sunnah wal jamaah. Macam mana amalan ahli sunnah wal jamaah. Memang di masjid tu kata, berpeganglah kamu dengan akidah ahli sunnah wal jamaah yang berasaskan Islamiah. Macam mana akidahnya? Sekarang ni banyak kicap tu ditukar ni label, dia tubuh label lain. Asalnya kitab kipas udang, dia ubah kipas terbang. Dah jadi dah. Orang ingat kitab kipas terbang. Macam tu juga kami ahli sunnah, tapi tengok amalan bukan ahli sunnah. Ni kena betul-betul yakin sungguh. Jadi try baca di rumah, baca balik, baca. Sebab itu bahasa Rumi kan, bukan bahasa Jawi. Boleh baca. Try. Tak ada orang sangat baca kat kucing. Panggil tu. Miau mai sini. Baca kat kucing. Jadi kita nak belajar. Kan? Saya dulu pun masa di pondok setahun 2 mana siapa nak percaya kita pun baca di pondok lah, perang baca kuat tu. Baca kuat pasal apa? Kalau salah ada orang tegur, kemudian orang dengar kita mengajuk. Duduk kat rumah Fatih, esok pagi Fatih baca kitab, ada orang tu baca kitab gini kan, tu salah tu. Tak guru tegur, alhamdulillah. Dia tengok kita kan. Tapi dia suruh baca, tak apa, belajar baca. Esok boleh lah tu. Dia kata, belajar. Esok boleh lah tu. Semangat lah kita. Nanti mencari orang, siapa nak mengaji dengan aku, siapa nak mengaji aku. Cari dapat seorang. Ustaz Baihaqi. Dia duduk sebelah kita. Hei, kau mengaji dengan aku. Baca Umar Ibrahim. Kemah Umar. Asal tu tak pergi ngaji tak salah. Baca bismillah, alhamdulillah, nak hurai tak hati. Kita berhenti dulu lah. InsyaAllah kita minum kopi lah. Ni tak larat badan. Tak kerti baca. Lepas tu yang baru saya pergi, macam mana aku nak belajar tauhid ni, aku tak faham mana. Ada Abdullah Haban di Mahang, jom ni kita pergi sik ngaji tak salah. Boleh. Kita apa tak, kita dengar. Kamu dengar Tok Saleh mengajar. Sudah bulan puasa, start motor, pinjam motor kawan abang tu pergi tabligh. Kamu jaga motor aku, alhamdulillah, pergi bawa hentam, bawa KFC tu. Siang tiap petang pagi pergi dapat Bakurah. Bakurah tengok ada anak dia, Ustaz Badik, dik belum baca Bakurah, main baca. Baca, kita baca asal seorang orang tu baca. Tu. Dia ada ahli dia. Kan? Tu. Nak baca nahu kita tak erti. Masuk dah tua kan. Tak erti. Ni pun tak erti lagi ni. Banyak salah lagi ni. Saya ngaku banyak salah. Jadi kalau salah minta tolong tengok. Itu sifat manusia. Kita pun percuba mengaku kesalahan. Tu. Kalau kita tak mengaku kesalahan, habis kita. Sombong. Tu kadang-kadang kita ni kena caci, kita kena hina, kita kena keji. Itulah ubat di atas kesombongan kita. Kita layak, kita tak layak dengan sombong, kita nak sombong. Itulah ubat dia. Tu. Ni apa saya kongsi lah, kita buat jalan tarekah ni. Apa orang tak cakap kan? Buat pondok pun orang dah cakap. Ni buat jalan tarekah orang cakap. Tapi yalah, selagi kita tak lari daripada syariat, semayang kita buat, puasa kita buat, muamalat kita buat betul, kita nak betulkan. Jadi alhamdulillah. Kalau dah tak ingat semayang, saya pun tak nak, saya cakap ke Megat. Kalau kita sana sesat, kita mufarakah. Dah tengok kata dah boleh apa? Dah boleh berguna bini orang, kita mufarakah. Kita ada guide. Kita bukan ikut saja, bukan bodoh-bodoh ikut saja. Jadi tu. Jadi insya-Allah kita terus kuliah kita sampailah nanti saya umum lah. Kalau saya tak dapat datang, saya umum lah ya. Jadi kita sama-sama lah beri kekal amalan yang kita buat, pengajian yang kita buat. Allah mudahkan urusan kita, Allah jaga kita daripada penyakit bercovid ni. Kita minta dengan Allah Ta'ala yang sebaik-baik yang membantu ni. Tak ada orang lain nak bantu kita lah. Bantu kita kat sini ataupun kat kubur so kat ni. Kat kubur so baru yakin, kat sini belum yakin ni. Ada orang ramai lagi sian kat kubur so tak ada dah apa sebut sian seorang-seorang. Masa tu nak Allah Ta'ala, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahirabbil alamin. Itulah sesuai sangatlah kita buat waktu 9 sampai 11 tu untuk muslimat yang ada sekitar Manjung ni. Jadi boleh datang hari-hari kuliah ni kan. Nanti bolehlah kita mengaji kan. Jadi kadang-kadang nak ngaji malam ni orang perempuan faham-faham lah kan. Jadi kita boleh datang nanti insya-Allah. Nanti sambil kami susun balik macam mana masalah kelah ni kan. Jadi kita hari-hari nak ada ngaji sini kan. Tu yang kerja-kerja lah yang orang perempuan lah. Gitu kan. Allah